hitamnya hati, kiri dan kanan, depan belakang, digoda rayu, tiada jemu. Kiri dan kanan, depan belakang, digoda rayu, tiada jemu. Di situ istana cinta, rindu bersemayam, namun cahayanya tiada lantaran dosa. Di situ mukimnya iman, senjata setia, namun sinarnya pudar akibat noda. Namun cahayanya tiada lantaran dosa. Di situ mukimnya iman, senjata setia, namun sinarnya pudar akibat noda. Berulang-ulang langkah kecundang, berkali-kali hitamnya hati. Berulang-ulang langkah kecundang, berkali-kali hitamnya hati. Kiri dan kanan, depan belakang, digoda rayu, tiada jemu. Kiri dan kanan, depan belakang, digoda rayu, tiada jemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Apa khabar semua sahabat-sahabat, akhawati wa ikhwanil kiram, sama ada para muslimah maupun para muslimin, sahabat-sahabat ustazah, sihat semua ya, insya-Allah fi afiyatin, insya-Allah ya, dalam afiah daripada Allah Azza wa Jalla. Syukur kepada Allah pada malam ini Allah berikan kesempatan, ya Allah berikan ruang. Macam yang ustazah selalu sebutlah, sebenarnya
Ya, bila tak bersiaran, ya tak dapat meneruskan kuliah pada malam-malam yang sepatutnya tu, memang ada rasa ralat juga ya, tapi mengambil kira pelbagai urusan ya sahabat-sahabat semua. Semoga Allah mudahkan juga urusan ustazah. Ya, jadi alhamdulillah akhirnya pada malam ini dapat kita sambung ya bab sunnah daripada kitab Sahihut Targhib wat Tarhib, ya, hadis-hadis sahih tentang anjuran dan janji pahala, juga hadis-hadis sahih tentang ancaman dan juga dosa. Ya, jadi ustazah nak sapa dulu ya sahabat-sahabat yang bersama pada malam ni. Apa khabar Tuan Fazibah Manaf, Tuan Kiflizul, masya-Allah, apa khabar? Apa khabar Puan Maziah, Puan Nurmala ya, Puan Siti Ajar. Siapa lagi nak sebut ni nama ni? Masya-Allah. Puan Nur Ashikin Johari, sahabat kita Puan Hafidah Kullu, sihat semua ya, alhamdulillah, mudah-mudahan dalam keadaan berbahagia ya, di samping keluarga, terus berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah. Baik sahabat-sahabat sekalian, mari kita selawat dulu kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad afdala ma sallaita ala ahad min khalqik wa ajzihi anna khairan nabiyyan min ummatihi واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat semua, mari kita lihat ya pada kitab sunnah dalam buku ini, dalam kitab ini ya, bab sunnah, di mana tajuk yang pertama adalah anjuran untuk kita ittiba', untuk kita mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita akan bacakan hadis-hadis ya, beberapa hadis-hadis yang ustazah akan bacakan ya, untuk tuan-puan semua dengar dulu. Nanti insya-Allah rakaman ni akan selalu ada dalam Facebook ustazah, jadi boleh buat ulang kaji. Kalau nanti tuan-puan sudah memiliki kitab ini, itu sebaiknya ya, insya-Allah nanti boleh tengok balik macam mana ya, sama-sama kita pada malam ini ustazah cuba bantu huraikan ya, dan nanti boleh buat rujukan ulang kaji insya-Allah. Jadi untuk kitab ataupun bab sunnah ini ya, tajuk yang pertama adalah anjuran untuk ittiba' ataupun anjuran untuk mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat hadis yang pertama yang ustazah akan bacakan daripada Al-Irbad bin Sariyah. Dia berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi' fa'awsina qala. Baik, maksud dia daripada Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan nasihat kepada kami dengan satu nasihat yang telah membuatkan hati kami menjadi takut dan mata kami telah menangis. Maka kami berkata, ya Rasulullah, sepertinya itu adalah nasihat orang yang akan berpisah. Maka berwasiatlah kepada kami. Lalu baginda pun bersabda, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-muhdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan mentaati walaupun kalian dipimpin oleh seorang hamba sahaya. Sesungguhnya siapa di antara kalian yang berumur panjang, maka dia akan melihat banyak sekali perselisihan. Maka berpeganglah kepada sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin yang diberi petunjuk.
gigitlah dengan gigi geraham kalian. Jauhilah ajaran-ajaran agama yang dibuat-buat, kerana semua bid'ah itu adalah kesesatan. Ya, sahabat-sahabat sekalian, ini adalah hadis yang pertama dalam kitab sunnah, ya, dalam kitab yang Ustaz sebut tadi, Sahihut Targhib wa Tarhib, di mana Nabi SAW telah memberikan satu pesanan yang sangat didengar oleh para sahabat yang ada ketika itu. Ya, hati mereka rasa bergetar, mata mereka berlinangan air mata kerana merasakan seolah-olah wasiat dan pesanan ini, ya, seolah-olah menandakan seperti adanya satu perpisahan di antara mereka dengan Rasulullah SAW. Ya, maknanya seolah-olah ini adalah satu wasiat, ya, yang merangkumi semua perkara, iaitu Nabi berpesan kepada kita agar bertakwa kepada Allah. Nabi berpesan kepada kita agar mendengar dan mentaati pemimpin, ya, walaupun pemimpin itu hanyalah seorang hamba sahaya. Tetapi ketika mana dia memimpin dengan merujuk kepada agama Allah, dia memimpin dengan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, maka ia wajib didengar dan ditaati. Ya, kemudian Nabi menyebut kalau nanti kalian berumur panjang akan berlaku banyak perselisihan. Ya, masya-Allah tuan-puan sekalian, apa yang Nabi sebut ini memang benar. Ya, kita yang hidup pada zaman sekarang, di hujung-hujung zaman ni tuan-puan sekalian, begitulah di hadapan kita. Terlalu banyak perselisihan, terlalu banyak fitnah yang berlaku. Tapi apa pesan Nabi? Pegang, ya, sunnah aku, sunnah khulafa' rasyidin, gigit dengan gigi geraham kalian. Ya, jauhi daripada ajaran-ajaran agama yang direka-reka, yang diada-adakan, kerana semua bid'ah itu adalah kesesatan. Demikian yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Ya, Ustazah mengulas sikit tuan-puan sekalian, sebab ya, Ustazah pasti dalam benda-benda berkait soal bid'ah dan sebagainya, ini memang jadi satu perbincangan dalam masyarakat kita. Ustazah bukan nak bincang secara detail ataupun panjang hanya semata-mata bab ini, tapi Ustazah nak berikan satu pandangan umum sahaja tuan-puan sekalian. Ya, kita kena melihat juga, ya, bagaimana apa yang disebut sebagai bid'ah itu. Baru kita faham, baru kita boleh nak memahami bid'ah yang sesat tu bagaimana. Baik. Kalau merujuk kepada pandangan, ya, Yusuf Al-Qaradawi, apa yang disebut sebagai bid'ah? Bid'ah yang disebut, yang di mana telah dipetik kata-kata daripada Al-Imam Asy-Syatibi. Bid'ah ialah jalan di dalam agama yang direka-reka atau diada-adakan, iaitu di mana tidak ada asal usulnya dari segi dari syarak, tidak juga dari Al-Quran, tidak dari sunnah, tidak dari ijma', tidak dari qiyas, tidak dari maslahah mursalah, tidak daripada kalangan fuqaha yang menyatakan dalil mengenainya. Boleh nampak tuan-puan rangkuman maknanya? Maknanya apa? Bila kita melihat kepada satu perkara yang memang tidak ada asal usulnya, tidak ada sandarannya, baik pada Quran, baik pada sunnah, baik pada ijma', baik pada qiyas, ya, baik pandangan-pandangan fuqaha yang melihat kepada perkara tersebut, maka itu yang dikatakan sebagai bid'ah. Yang berlaku kadang-kadang, ya, ada golongan yang cepat membid'ahkan. Sedangkan mungkin golongan yang melakukan sesuatu perkara yang kita kata bid'ah itu, dia ada sandaran hujah dia. Ya, kalau lihat pada hujah dalil, mungkin tak bersifat khusus tapi bersifat umum, berbalik kepada ada hujah, ada sandaran, sama ada daripada Quran, daripada hadis, daripada ijma', ya, daripada qiyas dan sebagainya. Jadi tak mudah-mudah kita nak mengukur ataupun mengatakan, oh itu bid'ah, ini bid'ah. Kena tengok apa hujahnya, apa sandarannya. Tapi kalau perkara tu memang tidak ada langsung, sama ada secara khusus, secara umum, sesuatu yang boleh disandarkan kepada dalil, maka itu memang kita katakan perkara yang seolah-olah diada-adakan ataupun direka-reka dalam agama. Ustazah ada mendengar, ya, sahabat-sahabat sekalian, bagaimana Dr. Said Ramadan Al-Buti mengulas tentang, ya, orang yang mengatakan tasbih itu pun, buah tasbih tu, ya, buah tasbih tu pun dikatakan bid'ah. Ya, ada yang mengatakan pakai buah tasbih tu pun bid'ah. Jadi apa kata Ustaz dengar syarahan daripada Dr. Said Ramadan Al-Buti? Dia kata apa? Ya, bertasbih itu, tasbih memuji Allah adalah satu perkara yang sangat disuruh digalakkan dalam digalakkan oleh Allah. Ya, digalakkan, disebut dalam Quran, ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh bertasbih. Lalu apa kata Dr. Said Ramadan Al-Buti? Al-wasilatu ila nadbi nadbun
maka jalan kepada perkara yang sunat itu, perkara yang dianjurkan itu, benda tu pun akan jadi sunat. Ya, seperti mana al-wasilatu ilal harami haramun. Seperti mana jalan kepada perkara yang haram, perkara itu haram. Jalan kepada perkara yang haram, haram. Seperti mana al-wasilatu ilal wujubi wujub. Seperti mana perkara jalan kepada perkara yang wajib, maka ia akan jadi wajib juga. Jadi mengambil sandaran tu, kata Dr. Said Ramadan, seperti mana qiyamul lail. Qiyamul lail ni apa hukum dalam Islam? Ya, qiyamul lail ni sunat yang sangat digalakkan. Tahajud ni sunat yang sangat digalakkan. Maknanya di angka apa ni, bila kita sebut tentang solat sunat, kita tengok ranking solat sunat ni, maka di antara solat sunat yang paling digalakkan adalah tahajud, qiyamul lail. Jadi soal dia, katalah kita nak bangun qiyam, amalan sunat, ya tuan-puan sekalian. Lalu wasilah untuk bangun qiyam tu tuan-puan sekalian, kita pun kunci jam. Apakah kita nak kata kunci jam tu bid'ah? Apakah kita nak kata wasilah ya kepada qiyamul lail itu bid'ah? Sebab apa kata Dr. Said Ramadan Al-Buti? Al-wasilatu ila nadbi nadbun. Jalan yang menyampaikan, dan jalan itu pula tidak ada nas yang mengatakan ia haram dan sebagainya. Maka jalan itu selama mana ia merupakan jalan harus yang boleh menyampaikan kita kepada perkara yang sunat itu, maka ia dilihat sebagai perkara yang boleh dilakukan dan bukanlah perkara yang bid'ah. Nah, Ustaz harap tuan-puan boleh faham ya penerangan daripada ustazah. Jadi maknanya apa? Betul, kita memang nak mengelakkan benda-benda ibadah ataupun kita kata ibadah, kita kata amalan yang bila kita lihat langsung tidak ada asal usul daripada agama kita. Tidak ada sandaran langsung baik kepada Quran, baik kepada yang telah saya sebutkan tadi, sunnah, ijma' qiyas dan sebagainya, maka itu ia. Tapi kadang-kadang ada amalan-amalan tuan-puan sekalian yang selalu jadi isu dan macam-macam dalam masyarakat kita, tapi kita cuba dengar pandangan, ya, pandangan ahli fiqah ataupun pandangan ulama yang menyokong tentang amalan-amalan tersebut. Pasti ada hujah-hujahnya. Bertenang sebentar, ya, bertoleransi, berlapang dada, dengarkan hujahnya. Mungkin ada dalil umum yang dibawa. Jadi tak mudah-mudah juga untuk kita mengatakan itu bid'ah, ini bid'ah. Ya, jadi kena hati-hati juga tuan-puan sekalian. Ini ustazah bercakap sebagai satu tanggungjawab juga ya kepada masyarakat supaya kita dapat hidup dengan lebih harmoni. Wallahu a'lam. Baik. Kita tengok pada hadis yang kedua. Daripada Abu Shuraih Al-Khuza'i, dia berkata, daripada Abu Shuraih Al-Khuza'i radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kami dan bersabda, Abshiru, alaysa tashhaduna an la ilaha illallah wa anni Rasulullah? Qalu bala. Qala, inna hadzal Qur'an sababun wa tarfuhu biyadillah wa tarfuhu biaydikum. Fatamassaku bih fa innakum lan tadillu wa lan tahliku ba'dahu abada. Maksudnya ialah, berbahagialah. Bukankah kalian bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahawa aku adalah Rasulullah? Mereka menjawab, benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Al-Quran ini adalah sebab, ujungnya di sisi Allah dan ujung yang lain di tangan kalian. Maka peganglah Quran ini, sebab kalian tidak akan tersesat dan tidak akan binasa sesudahnya untuk selama-lamanya. Jadi dalam itba' sunnah ataupun itba' Rasulullah SAW ni tuan-puan sekalian, ya, antara perkara paling asas yang kita kena faham adalah dengan kita mengikut Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gambaran daripada hadis ni seolah-olah macam ya orang yang pegang Quran ni, ya orang yang merujuk kepada Al-Quran ni tuan-puan sekalian, macam ya diberikan satu jaminan, ya macam tali tuan-puan sekalian yang dipegang kukuh, ya pada satu sisi dan pada satu sisi yang lain. Ini ustazah cakap ni dengan berhati-hati supaya kita tidaklah menggambarkan sesuatu pada Allah yang tidak layak untuk kita gambarkan. Walillahil mathalul a'la. Tapi kita boleh faham apa dia? Allah pegang sungguh-sungguh. Ya Allah jaga sungguh-sungguh orang yang berpegang kepada kalamullah, menjadikan Al-Quran sebagai rujukan. Jadi apa yang Nabi pesan, pegang pada Quran, pegang pada sunnah. Dia tuan-puan yang kita tak nak sekarang ni apa dia? Langsung meninggalkan ajaran Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi ini yang kita nak seru sangat masyarakat. Tolong cakna, beri perhatian, belajar, dalami ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu sunnah Nabi SAW. Belajar. Ya Allah, ya Tuhan, bila kita makin lama makin belajar, tuan puan, kita akan tahulah bahawa makin banyak yang kita tak tahu. Kita akan tahu betapa sekelumitnya ilmu yang ada pada kita nak dibandingkan dengan ilmu Allah. Ustazah pun sampai serak-serak suara. Nak bercerita, nak bercakap, nak mengajar. Padahal sikit je yang kita nak bincang. Itu pun sampai suara pun tak ada kudrat dah nak cerita. Nak bercakap. Ilmu Allah terlalu luas. Allahu Akbar. Yang paling besar sekali apa dia? Nabi pesan pada kita, Quran, jangan tinggal Quran. Belajar Quran, fahami Quran, tadabbur Quran, beramal dengan Quran. Tengok macam mana generasi sahabat. Bagaimana mereka bermuamalah dengan Quran? Bagaimana sifat mereka terhadap Quran? Mereka dapat daripada Nabi. Mereka ambil 5 ayat contohnya daripada Nabi SAW. Mereka baca, mereka hafal, mereka fahami dan mereka amalkan. Lalu kemudian menambah lagi 5 ayat untuk difahami, tadabbur, amal dan sebagainya. Jadi ini yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang telah Ustazah bacakan. Sahabat-sahabat sekalian, dalam hadis yang lain, diriwayatkan daripada Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, dia berkata, kami pernah berada di samping Nabi SAW di Al-Juhfah. Lalu baginda bersabda, Alaysa tashhaduna an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anni Rasulullah wa anna al-Qur'ana ja'a min indillah? Qulna bala. Qala fa'abshiru fa inna hadha al-Qur'ana tarfuhu biyadillah wa tarfuhu biaydikum fatamassaku bih fa innakum lan tahliku wa lan tadillu ba'dahu abada. Bukankah kalian bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata-mata, tiada sekutu baginya, dan bahawa aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta bahawa Al-Quran adalah datang daripada sisi Allah? Nabi tanya, kamu tahu, kamu mengaku kan Quran datang daripada sisi Allah? Maka kami menjawab, bala, tentu sekali ya Rasulullah. Maka baginda bersabda, fa'abshiru, maka berbahagialah kalian. Allahu Akbar. Kita semua nak cari jalan bahagia, Nanti saya ulas sikitlah lepas ni. Maka berbahagialah kalian, kerana Al-Quran ini hujungnya berada di tangan Allah dan hujung yang lain berada di tangan kalian. Maka berpeganglah kepadanya, kerana kalian tidak akan binasa dan tidak akan tersesat sesudahnya untuk selama-lamanya. Sahabat-sahabat semua, kita nak cari jalan kebahagiaan. Jalan kebahagiaan ni jalan hidayah. Jalan kebahagiaan ini macam yang kita minta dalam suratul Fatihah, yang kita selalu baca dalam solat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Ini kalau dihayati betul-betul tuan-puan, Kadang-kadang kita baca Al-Fatihah, kita baca ni penghayatan tu makin lama makin dalam, sahabat semua. Kadang-kadang kita baca dengan jiwa sebagai seorang hamba, dengan jiwa kita ini seorang ibu, dengan jiwa kita ni seorang isteri, seorang ayah bertanggungjawab pada anak-anak. Jadi bila kita baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Terasa tu, kita membaca ayat tu, kita berdoa kepada Allah, bawa semua sekali, keluarga saya ya Allah, pasangan saya ya Allah, mak ayah saya, anak-anak saya, tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus. Jalan tu bersepah-sepah, jalan tu bersimpang siur, cabarannya sangat besar tuan-puan sekalian. Satu je jalan lurus ni yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Jadi satu, kita minta jalan yang lurus. Jalan yang bagaimana? Iaitu jalan kebahagiaan, jalan penuh kenikmatan. Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan yang telah engkau kurniakan nikmat ke atas mereka. Yang telah engkau kurniakan nikmat siapa? Di kalangan para anbiya, di kalangan para mursalin, di kalangan para syuhada, di kalangan para salihin. Jadi sebab itu sahabat-sahabat sekalian, jalan ini adalah jalan yang benar, yang tidak akan sesat. Jadi kita nak berpegang pada jalan yang lurus, jalan yang benar ni bagaimana? Maka fa'abshiru, berbahagialah kalian. Jalannya ada, caranya ada. Siapa yang bagi tahu cara tu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'abshiru,
maka berbahagialah kalian saat kalian memegang tali Allah, iaitu memegang Al-Quran dalam kehidupan kalian. Kalian tidak akan jatuh, kalian tidak akan sesat, kalian tidak akan hina, ya, kalian tidak akan merana, kalian tak akan menderita. Tapi apa syarat paling penting? Ambil Quran yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang telah disampaikan Nabi kepada umatnya. Pegang Quran ni betul-betul. Bila kata pegang, bukan pegang Quran macam ni tuan-puan, bukan pegang Quran baca saja, tidak. Kita melihat kepada hadis-hadis yang lain, bila Nabi sebut akan tiba satu zaman Quran tu hanya dibaca tapi tak pernah melepasi halqum kamu, tak pernah melepasi pun kerongkong kamu. Maknanya apa? Hanya baca di lidah. Sampai ke hati? Tidak. Sampai jadi amalan? Tidak. Sampai jadi kesedaran? Tidak. Itu pun disebut juga oleh Nabi SAW. Jadi makna kita pegang kepada Quran ni apa dia? Kita menghayati, mengimani, meyakini, mempercayai, mempelajari, mengamalkan, mendaulatkan. Itu makna pegang kepada Quran. Ya, dan siapa yang berpegang kepada Quran tidak akan sesat. Tuan-puan sekalian, Allahu Akbar. Ya, di hadapan, di keliling kita ni macam-macam urusan, macam-macam perkara. Ustazah banyak sangat dapat ialah orang minta tolong lah, ya, sahabat-sahabat yang menolong tu memang pastilah Ustazah tak ada keupayaan apa-apa, ya. Semua ni kadang-kadang jadi wasilah saja daripada Allah Azza wa Jalla. Allah yang bagi izin, Allah bagi kekuatan. Kadang-kadang minta pandangan, macam mana Ustazah, anak saya, ya, dulu jaga solat, sekarang dah terumbang-ambing hidupnya. Macam mana Ustazah, isteri saya, macam mana suami saya, macam tu lah. Ya, adalah golongan-golongan, bukan kata anak saja, kadang-kadang mak bapak pun anak yang bertanya, macam mana Ustazah, mak saya tak solat, ya. Dulu elok mak saya, pergi kuliah apa semua, tapi tak tahu macam mana tiba-tiba jadi berubah. Jadi perkara-perkara seperti ini sahabat-sahabat sekalian, ya. Mungkin kalau Ustazah cakap benda ni nampak macam Ustazah ni tak ada benda, balik-balik benda tu, balik-balik benda. Tapi sebab benda tu asas, ya, benda tu asas. Memang Ustazah akan cakap apa? Balik semula memahami ajaran Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balik semula memahami ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balik semula memahami ajaran Islam yang ada sumber dia. Apa sumber ajaran Islam ni? Macam tadi kita dah sebut, Quran, sunnah, ya, ijma', qiyas. Jadi benda tu kena balik semula kepada perkara-perkara asas, rujukan, sumber. Kalau tak, kita boleh suka hati je. Macam saya pernah share kan dengan tuan-puan sekalian, macam mana, ya, seorang sahabat menceritakan kepada Ustazah betapa bestnya, ya, dia dapat belajar satu ilmu yang dia tak pernah dengar, dia dapat belajar satu ilmu yang lain daripada yang lain. Dia kata, Ustazah dengar pun teruja, bestnya belajar ilmu tak pernah dengar, belajar ilmu lain pada yang lain. Memang saya nak tahu, saya tanya, ilmu macam mana? Dia kata ilmu makrifat Ustazah. Ya, ilmu makrifat. Ya Allah, bestnya belajar ilmu makrifat tu. Ada buku dia. Ustaz kata, boleh ke Ustaz tengok buku dia? Dia kata tak apa, nanti kita jumpa satu hari, dia akan tunjuk buku. Alhamdulillah, sampai satu ketika Ustaz jumpa dengan dia pun bawa buku tu. Tunjuk kat Ustazah. Ya, tunjuk kat Ustazah. Ustazah sangat tidak tak biasa, tak pernah tengok buku tu. Tak pernah pun tahu tentang kewujudan buku tu. Ya, jadi Ustazah pun tengok. Ustazah pun cakap lah, minta maaf saya tak tahu pun buku ni. Tak pernah tengok. Tapi bukan makna bila Ustaz tak tahu, tak pernah tengok, makna itu buku yang salah. Tak. Sebab apa? Sebab ilmu yang kita ada pun sangat sedikit. Ya, sangat sedikit. Cuma Ustaz bagi tahu, Ustaz tak tahu pun. Masya Allah, ya, boleh Ustaz tengok. Best juga ni buku ni. Ustaz pun tengok dalam tu. Ya, tapi bila kita tengok, kita rasa macam lain pula, ya. Tak nampak pula buku tu merujuk kepada ayat-ayat Quran, penghuraian dia. Tak nampak juga pada hadis-hadis Nabi SAW. Lalu Ustaz tanya, bila kelasnya? Boleh ke Ustaz ikut serta? Dia kata boleh, tapi kelas tu lepas isyak, malam-malam sikit. Kadang-kadang 10.30 malam baru start, kadang 10 malam, kadang 11 malam. Oh ya ke, lambatnya kelas kat mana? Ya, dia pun beritahu kat sekian-sekian tempat. Memang dia kata kami tak tuan guru pun tak nak pelajar yang ramai. Ya, buat pun tempat. Jadi Ustazah bila dia kata tempat yang tersorok dan sebagainya, ada sikit juga kebimbangan di hati Ustazah, ya. Kenapa jadi sangat berahsia kelas ni? Tapi kita tak boleh nak menaruh syak wasangka yang berlebih-lebihan, ya. Quran pun sebut, kamu hati-hati dengan zon kamu, sangkaan kamu, sebab sebahagian daripada sangkaan tu adalah dosa. Jadi tak kata apa. Tapi kemudian Ustazah ambil tanggungjawab. Semak buku yang ditunjuk tu,
semak dengan Jakim. Ustaz semak buku tu. Semak senarai nama buku-buku yang diharamkan. Tengok kepada ajaran-ajaran sesat dan apa rujukan-rujukan dia. Dan Ustaz pun terkejut. Sebab buku tu tersenarai sebagai buku-buku yang diharamkan kerana isi kandungan dia. Jadi sahabat-sahabat sekalian, akhirnya kadang-kadang banyak sangat kita teruja nak berubah. Kita nak jadi orang baik. Tapi ingat tengok mana rujukan guru kita. Jangan sampai tak ada langsung rujuk pada Quran. Tak ada langsung rujuk kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kena difahami baik-baik sahabat semua. Sebab yang saya cakap tadi ada anak-anak sebab ada kes yang saya cuba tolong juga. Anak-anak ni berminat dengan agama apa semua, tapi sudahnya jadi tak betul tuan-puan sekalian. Jadi tak betul, maknanya mungkin daripada awal pemahaman pun salah, lepas tu amalan pun jadi pelik daripada biasa, jadi mak ayah pun mula rasa curiga dan sebagainya. Jadi kalau orang tua-tua zaman dulu sampai ada sebut perkataan gila isim dan sebagainya, benda tu bukan benda yang sesaja kita nak cakap tapi benda tu wujud dan berlaku. Cuma soal istilah nama apa tu tak apalah, tak payahlah kita beratkan cerita tu, tapi sampai jadi tak betul pun ada. Itu tak betul nampaklah macam dah jadi penyakit. Habis tu yang tak sakit, yang tak nampak sakit ni, yang terus ikut ajaran-ajaran yang lain ni, yang terus jadi kefahaman ideologi-ideologi yang lain selain daripada Islam, yang terus berpegang dengan macam-macam idea-idea yang terkeluar daripada kerangka yang dibenarkan oleh agama, itu masya-Allah kadang-kadang berleluasa berlaku dalam masyarakat kita. Muslimin muslimat sekalian, daripada kita ambil satu lagi hadis Nabi SAW di mana Nabi telah berkhutbah di hadapan manusia pada Haji Wada'. Baginda bersabda, "Inna syaitana qad ya'isa an ya'buda bi ardikum walakin radiya an yuta'a fima siwa dhalik mimma tahaqaruna min a'malikum fahdharu inni qad taraktu fikum ma in i'tasamtum bihi falan tadillu abada kitaballahi wa sunnata nabiyyih." Sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah di tanah negeri kalian. Akan tetapi, dia rela ditaati dalam perkara selain itu dari amal-amal yang kalian pandang remeh. Maka berhati-hatilah. Sesungguhnya aku telah meninggalkan pada kalian sesuatu yang mana kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya, selama kalian berpegang teguh kepadanya, iaitu kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Jadi kalau dalam bab ni memang ada banyak lagi hadis-hadis yang lain tuan-puan sekalian. Jadi boleh tengok dalam kitab ni, Ustazah mengesyorkanlah walaupun kitab ni berjilid-jilid, tapi insya-Allah melabur untuk ilmu pada Ustazah terlalu berbaloi jadi boleh dapatkan. Ustazah pun cuba pihak admin Ustazah minta tolong uruskanlah kalau ada orang yang nak kita carikan kitab ni, boleh berhubunglah dengan pihak admin kita untuk dapatkan kitab ni insya-Allah. Kita pun kalau boleh ada kitab kitabullah, ada kitab yang bercerita Quran mesti ada dalam rumah, tentang kitab-kitab hadis mesti ada dalam rumah untuk kita belajar jadi rujukan insya-Allah. Sahabat sekalian, mungkin nampak Ustaz terbatuk-batuk sebenarnya insya-Allah esok Ustazah akan dapatkan rawatan di hospital. Ada kemungkinan juga akan admit ward. Ada kemungkinan untuk rawatan tu, wallahu alam, tengok macam mana. Sebab Ustazah memang dah beberapa lama juga tempoh berat dekat dada, suara tak keluar, adalah beberapa masalah sikit kesihatan, tapi insya-Allah kita sama-sama berikhtiarlah. Untuk pihak Ustazah berikhtiar untuk sihat, berikhtiar untuk sihat juga adalah ibadah. Dan Ustazah sayang sangat dengan majlis ilmu ni. Sebab tu Ustazah doa, ya Allah, tolong ya Allah pada sisa-sisa usia ni bagikan aku kesihatan. Kesihatan, dapat menyampaikan ni. Jadi Ustazah struggle, fight juga untuk sihat, supaya dapat memanfaatkan hidup ni kepada kebaikan insya-Allah. Mohon doa semua insya-Allah. Baik.
Daripada Mujahid dia berkata, kunna ma'a ibni Umar fi safarin famarra bimakanin fahada anhu fasu'ila lima fa'alta dhalik qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala hadha fafa'altu. Kami pernah bersama Ibnu Umar dalam sebuah perjalanan. Lalu dia melewati suatu tempat, kemudian dia menghindari pula tempat lain. Maka dia ditanya, mengapa kamu melakukan tu? Maknanya melewati jalan tapi kemudiannya macam menyimpang, maknanya menghindar tempat tu. Senang saja jawab daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar kata apa? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala hadza fa fa'altu. Aku tengok Nabi buat, aku buat. Ya, ini masya-Allah orang yang dapat itba' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku nampak Nabi buat, aku buat. Itu kita minta doa pada Allah. Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, rezekikanlah kepada kami ya Allah dapat ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Ya, Nabi telah menunjukkan qudwah hasanah, contoh yang terbaik dalam semua sisi sahabat-sahabat semua. Nabi macam berlian. Ya, walaupun rasanya nak cakap Nabi macam berlian pun rasa macam kurang lagi berlian tu. Ya, tapi ini orang kata apa, sastra lah, metafora ke apa. Maksud dia apa? Macam mana berlian tu bila kita pecahkan dia, berlian tu tetap akan bersinar pada sisi mana pun kita lihat. Depan, belakang, atas, bawah, bersinar-sinar. Lebih-lebih lagi Rasulullah SAW. Pada sisi mana pun kita lihat Nabi SAW, Nabi menunjukkan sinarnya. Ya, qudwah, contoh, teladan yang pasti akan membawa kepada kita kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya, jadi bila Ibnu Umar kata, aku nampak Nabi buat, aku buat. Habis cerita, nampak Nabi buat, aku buat. Dan Ustazah nak sunting sikit tuan-puan sekalian bagaimana contoh. Kita bagi contoh ya. Kita ambil hadis Nabi SAW. Ini contoh kitab juga kat rumah Ustazah ya. Ensiklopedia Hadis. Al-Kutubus Sittah. Ya, Sahih Al-Bukhari. Ini rasanya berapa ya? 9 ke 10 ke jilid. Tebal ni. Okey. Kita ambil satu bab. Kita nak cakap tentang mencontohi Nabi SAW. Tengok macam mana Ibnu Umar tunjuk. Ya, sampai jalan, kemudian melencong. Kenapa aku nampak Nabi buat? Aku pun buat macam tu. Tengok kita ambil contoh. Ya, Nabi buat macam mana. Abdullah bin Maslamah menyampaikan kepada kami daripada Malik, daripada Makramah bin Sulaiman, daripada Quraib bahawa Ibnu Abbas mengatakan, aku menginap di rumah Maimunah, iaitu bibiku. Kemudian aku tidur di bahagian lebar bantal, sedangkan Nabi SAW dan isteri baginda tidur di bahagian yang lain. Nabi tidur hingga tengah malam atau hampir mendekati tengah malam. Tengok apa yang Nabi buat. Ya, yang disaksikan oleh Ibnu Abbas. Nabi tidur hampir mendekati tengah malam, ya, ataupun hingga tengah malam. Kemudian Nabi bangun. Lalu Nabi mengusap bekas tidur daripada wajahnya. Ya, kan kita bangun tidur macam mana? So Nabi mengusap ya bekas tidur daripada wajah baginda. Dilanjutkan dengan baginda membaca 10 ayat surah Ali Imran. Kemudian baginda bangun dan menuju ke tempat air yang digantung. Baginda berwuduk secara sempurna, lalu baginda berdiri untuk salat. Aku pun, kata Ibnu Abbas, aku pun bangun dan aku melakukan hal yang sama dilakukan oleh Nabi SAW. Aku berdiri di sisi kiri Nabi SAW. Nabi pun meletakkan tangan kanannya di kepalaku, lalu menarik telingaku. Tujuan menarik telinga itu apa dia? Untuk memindahkanku ke sisi kanannya. Kemudian Nabi SAW solat 2 rakaat. 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi, 2 rakaat dan ditutup dengan witir. Setelah itu, Nabi merebahkan badan baginda sampai muazzin pun datang. Kemudian Nabi berdiri dan solat sunat 2 rakaat. Lantas Nabi keluar dan solat subuh. Tengok macam Nabi buat. Ya, Masya Allah tuan-puan sekalian. Nabi jaga tahajud. Ya, Nabi jaga solat witir. Kemudian sementara nak sampai sikit lagi pada waktu subuh tu, masuk waktu solat subuh tu, tengok Nabi rebahkan badan, maknanya ambil rehat sekejap, ya. Ambil rehat sekejap sampai muazzin datang. Kemudian Nabi pun solat subuh, solat sunat
solat sunat tu, solat sunat sebelum solat fardu subuh tu 2 rakaat, lepas tu baru Nabi keluar ke masjid, ya, Masjid Nabawi untuk solat subuh berjamaah. Jadi bila kita tengok, oh macam tu yang Nabi buat, kita ada tak rasa nak buat, tuan-puan sekalian? Ya, banyak lagi lah dalam ni. Tengok macam mana contoh. Ustazah ni tak bacakan matan ni, ya. Boleh je nak baca kan, ya. Contoh macam ni. Tapi tadi tu panjang, ya. Babu iqadhin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahlahu bil witri. Kita masuk kepada bab Nabi membangunkan keluarganya untuk solat witir. Masya-Allah. Haddathana Musaddadun qala haddathana Yahya qala haddathana Hishamun qala haddathani Abi an Aisyah qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli wa ana raqidah mu'taridatan ala firashih fa idza arada an yutira ayqadhani fa autartu. Maksud dia daripada Aisyah kata apa? Nabi Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang solat dan aku sedang tidur di tempat tidur. Dan aku sedang tidur di tempat tidurnya. Ya, jadi Aisyah radhiyallahu anha beritahu Nabi solat, Aisyah ni tidur kat tempat yang Nabi tidur tadi, tapi Nabi dah bangun, ya. Lalu apabila Nabi nak solat witir, Nabi membangunkan aku dan aku pun bangun untuk solat witir. Maknanya apa? Nabi membangunkan ahli keluarganya untuk solat witir. Kita ambil dia, tuan-puan sekalian, kadang-kadang ya anak-anak, ya pasangan kita, suami ke isteri ke, kita biar je dia tidur kan. Ada lagi kan hadis yang lain yang Nabi ceritakan macam mana, ya, bila seorang suami bangun, dikejutkan isteri dia, tak boleh bangun cara biasa, dibantu dengan renjiskan sedikit air, ataupun isteri bangun. Tengok macam mana galakkan. Untuk apa? Sama-sama membangunkan ahli keluarga kita untuk tahajud dan sebagainya. Dalam bab yang Ustaz bacakan tadi ni, itu galakan untuk mengejutkan ahli keluarga untuk solat witir. Walau maknanya ambil lah solat witir sekurang-kurangnya tu 1 rakaat, ya. Ambil supaya apa? Kita boleh kejutkan ahli keluarga kita. Jadi mak-mak kat rumah tu yang kadang-kadang pagi nak kena kejut-kejut anak kan, ya. Allahu Akbar, kita buat benda yang Nabi buat, tuan-puan. Tak usahlah dia ungut-ungut. Ya, kita ingat tu je, Nabi pun kejutkan ahli keluarga. Jadi kita ambil je lah, kita ambil semangat tu, kita rasa, ya, kita niat macam tu je. Aku buat ni kerana Allah. Aku nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mesti kita rasa bahagia, ya, mengejutkan anak-anak di pagi hari. Cerita pasal mengejutkan anak-anak ni, sahabat-sahabat, ya, Ustazah share sikit perkongsian daripada anak-anak buah Ustazah, ya, yang Ustazah khususkan ni anak-anak saudara yang ibu dia baru meninggal dunia kan minggu lepas, iaitu kakak sulung Ustazah. Macam mana anak-anak tu share dengan Ustazah, dia kata apa? Makcik, antara perkara yang nampak sangat lepas Umi meninggal dunia ni lah, seminggu ni kan, tak tahu kenapa dia kata dalam rumah tu, waktu yang paling rasa terlalu berharga untuk kami yang mungkin sebelum ni kami tak terasa sangat, ialah pada waktu sahur. Seawal 5 pagi, 4 lebih tu, dia kata seperti macam semua dalam rumah tu, kecuali anak yang kecil lah, ya, untuk anak, menantu, suami, semua terkejut waktu sahur. Dan bila terkejut tu rasa segar. Bila terkejut tu sampai teringat, ya Allah, ini adalah waktu mak kita bangun. Ini adalah waktu yang mak kita akan mengetuk pintu, setiap pintu yang ada dalam rumah tu, bilik-bilik tu. Inilah waktu yang mak akan kejut anak menantu dengan sabar tiap-tiap hari. Ya, pada hari yang si ibu tak boleh kejutkan lagi dah, ya, mak tu dah meninggal. Tengok-tengok, ya, semua senang nak bangun dan terasa sangat, ya Allah, ya, satu hari dulu inilah tugas yang ibu telah buat, iaitu mengejutkan semuanya untuk, ya, bangun lebih awal sebelum masuknya waktu subuh, ya, paling kurang biarlah dapat 2 rakaat, ya, solat sunat tahajud, paling kurang biarlah dapat melakukan solat sunat witir. Jadi benda yang dibuat ini, tuan-puan sekalian, rupanya bila kita rujuk, itu ada sandarannya, itu adalah galakan, itu adalah amalan yang telah dibuat oleh junjungan baginda, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustazah pun sebenarnya sahabat-sahabat semua, tengok pukul berapa dah, 9 lebih dah, ya, dekat nak pukul 10.
Banyak lagi hadis-hadisnya ya tentang bab sunnah ni. Tak apa, kita buat sekadar yang kita boleh dulu, insya-Allah. Tengok macam mana kata daripada Anas bin Sirin, dia berkata kuntu ma'a ibni Umar radhiyallahu anhuma. Kata Anas bin Sirin, aku dulu pernah berjalan bersama dengan Ibnu Umar. Ibnu Umar ya menunjukkan contoh. Bi Arafat. Masa tu aku jalan dengan Ibnu Umar dekat Arafah. فلما كان حين رحت معه حتى أتى الإمام فصلى معه الأولى والعصر ثم وقف وأنا وأصحاب لي حتى أفاض الإمام فأفضنا معه حتى انتهى إلى المضيق دون المأزمين فأناخ وأنخنا ونحن نحسب أنه يريد أن يصلي فقال غلامه الذي يمسك راحلته إنه ليس يريد الصلاة ولكنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى هذا المكان قضى حاجته فهو يحب أن يقضي حاجته. Saya pernah bersama Ibnu Umar di Arafah. Kemudian dia berjalan. Kemudian aku pun mengiringi dia sampai imam datang. Dan kemudian dia solat bersamanya Zuhur dan Asar. Kemudian dia berdiri. Ibnu Umar berdiri. Aku pun dan beberapa orang teman aku sampai Imam Haji bergerak meninggalkan Arafah. Kami pun meninggalkannya bersamanya. Sampai ketika Ibnu Umar tiba di satu jalan sempit. Sebelum Al-Ma'zimain. Dia mendudukkan untanya. Dan kami pun mendudukkan unta kami. Kami menyangka Ibnu Umar ni nak mendirikan solat. Lalu pelayannya yang menuntun untanya berkata, tak, Ibnu Umar bukan nak mendirikan solat. Tapi Ibnu Umar ingat bahawa Nabi SAW ketika sampai ke tempat ini, Nabi telah menunaikan hajatnya, qada hajat. Lalu Ibnu Umar pun ingin menunaikan qada hajatnya di tempat yang sama dengan Nabi pernah buat. Masya Allah. Sampai tahap tu, ya sahabat nak ikut apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai tahap tu. Jadi sebab itu tuan-puan sekalian, benda ni bukan boleh direka-reka, bukan boleh dibuat-buat, main agak-agak, tidak. Tapi mesti belajar. Ya, mesti tengok, mesti berpandukan balik ya kepada Al-Quran dan Sunnah. Ada gurunya. Ya, tengok balik kepada kepada sumber ajaran agama ini dengan cermat, dengan hati-hati. Sebab apa? Sebab kita nak beramal dengannya. Dan bila kita dah tahu, jangan jadi orang yang yastami'un al-qawla, yang mendengar tapi kemudian meninggalkan. Ya, yang tahu tapi tak buat. Ya, menyampaikan tapi tak lakukan. Jadi kita sama-sama nak apa dia? Kita nak Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Masuk kepada bab yang kedua adalah ancaman meninggalkan sunnah dan mengikuti bid'ah dan hawa nafsu. Seperti mana yang disebut daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Nabi SAW bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad." Barang siapa buat ajaran yang baru dalam agama yang bukan datangnya daripada ajaranku, maka ia adalah tertolak. Jadi seperti ini berkait dengan macam yang saya sebut daripada awal-awal tadilah, semua tu kena dengan ilmu, merujuk kepada sumber, ya, biar ada sandaran hujah yang sahih daripada apa, makna yang jelas daripada Al-Quran, Sunnah, Ijma' Qiyas tadi kan yang kita sebut tadi, baru kita boleh beramal. Jangan kita pula yang memandai-mandai, yang mereka-reka langsung tak ada rujukan, sama ada secara khusus atau secara umum, yang kita nak tengok asal-usul daripada ajaran agama langsung tak ada. Itu namanya memang mengada-ngadakan sesuatu ajaran yang tidak ada sumbernya langsung daripada agama. Baik. Disebut dalam hadis yang lain, Nabi bersabda daripada Abu Barzah, "Innama akhsha alaikum syahawatil ghai fi butunikum wa furujikum wa mudillatil hawa." Aku hanya takut terhadap kalian ni daripada nafsu syahwat, kesesatan yang ada di perut dan kelamin kalian dan penyesat-penyesat hawa nafsu. Nampak tak sahabat-sahabat? Tadi kita kata tajuk yang mula-mula tadi apa dia? Itba' sunnah. Ya, mutaba'ah Nabi SAW. Ittiba'. Ya, yang Nabi pesan, ikut Quran, ikut pada sunnah, ikut pada hadis, ikut pada ajaran agama. Jadi apa yang menjadi lawan kepada ini semua adalah ikut benda lain. Ikut apa? Ikut nafsu. Kecenderungan. Kita bukan berbalik kepada sandaran ilmu. Kita bukan berbalik kepada sandaran nas, tapi kita ikut apa cita rasa kita. Apa keinginan kita. Kita suka ni kita buat. Tak semestinya kita suka tu betul.
Ya, kadang-kadang benda tu datang daripada hawa nafsu yang jahat, yang tidak terdidik, tidak terbimbing. Sebab tu Nabi kata apa? Aku paling takut terhadap kalian nafsu syahwat yang kalian ikutkan. Ya, yang ada dalam perut kalian dan kelamin kalian dan penyesat-penyesat hawa nafsu. Maknanya apa? Ikut orang-orang yang sesat, mengajak sesat, sama macam hawa nafsu mereka. Contoh pada hadis yang lain, Nabi bersabda, wa ammal muhlikatu fashuhun muta'un wa hawan muttaba'un wa i'jabul mar'i bi nafsih. Adapun perkara-perkara yang membinasakan, maka ia adalah pertama, bakhil yang engkau taati. Rasa bakhil ni ada, lepas tu kita ikut. Rasa kedekut tu ada, kita bela rasa kedekut tu. Kita suburkan rasa kedekut tu sampai jadi bakhil sangat. Yang kedua, wa hawan muttaba'un, iaitu hawa nafsu yang kau ikut je. Macam jadi lembu yang dicucuk hidung. Apa saja yang nafsu nak kita bagi. Apa saja nafsu kata betul. Apa saja hujah nafsu, walaupun tak ada sandaran, walaupun tak belajar, tak cari, betul belaka nafsu kata. Dan wa i'jabul mar'i bi nafsih, seseorang tu rasa kagum pada diri dia sendiri. Itulah Nabi kata apa? Al-muhlikat, perkara-perkara yang membinasakan. Jadi tuan-puan, nak mengelak daripada kita ikut hawa nafsu ni, kena belajar. Ya, kena rujuk balik kepada sumber. Ya, kepada nas Al-Quran, hadis, sunnah Nabi SAW. Ya, kepada ijma' ulama', kepada qiyas. Maknanya kena belajar balik. Ya, rujuk kepada orang-orang alim, rujuk kepada para ulama', para fuqaha. Barulah kita ni terarah, terpandu, tidak sesat jalan, tuan-puan sekalian. Kalau kita tengok dalam Quran, berapa banyak ayat Quran yang sebut. Contoh dalam surah Maryam, fa khalafa min ba'dihim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka mereka meninggalkan keturunan, generasi yang macam mana? Adha'us salah, meninggalkan salat, wattaba'us syahawah, ikut hawa nafsu, maka nanti mereka akan jadi sesat, melampaui batas. Jadi sangat membimbangkan bila hidup tak ada pedoman, hidup tak ada panduan. Masya-Allah tuan-puan sekalian, ni kalau cakap bab ni lah, ya, bab ni kita yang diamanahkan sebagai ibu, sebagai ayah, sangat bertanggungjawab. Kena bertanggungjawab, ya, dengan penuh amanah untuk bimbing ahli keluarga kita. Apa pun yang kita buat, biar ada jelas panduan dia, bimbingan dia. Ustazah kemarin, ya, mendengar syarahan tentang Asmaul Husna dan kemudian merujuk juga kepada kitab Asmaul Husna. Tak ada pula buku tu kat depan Ustazah, ya. Jadi tengok kepada Asmaul Husna Al-Fattah. Tengok kepada Asmaul Husna Al-Fattah. Ya, yang maha membuka. Yang maha membuka. Kita mungkin faham yang maha membuka ni, membukalah. Ya, kita kata buka pintu hati, buka pintu hidayah, buka pintu rezeki, buka pintu kebaikan, ya, Al-Fattah. Jadi kadang-kadang, ya, kita pun mengamalkan tu dengan niat-niat, maknanya ya Allah, ya, bukalah pintu rezekiku wahai Allah, ya Fattah, ya Allah Al-Fattah, Allah Ar-Razzaq dan sebagainya. Tapi masya-Allah bila tengok betul-betul, ya, macam mana penggunaan, ya, disebut perkataan ataupun sifat nama Al-Fattah dalam Quran, nanti kita akan dapat faham apa sebenarnya Al-Fattah ni. Maka disebut, dinukilkan pandangan daripada Ibnul Qayyim, ada dua perkara. Yang pertama apa dia? Ini Ustaz nak bagi contoh bila sesuatu tu kita kena rujuk kepada Quran. Sesuatu tu kita kena rujuk kepada hadis dan sunnah Nabi SAW. Jangan buat pandai-pandai kita je. Ya, jangan buat reka-reka dengan cita rasa kita je, agak-agak je, tak nak. Sebab saya nak buktikan tadi yang Al-Fattah tu, ya. Apa yang dinukilkan adalah dia merujuk sekurang-kurangnya pada dua perkara. Kalau kita tengok pada Ibn Qayyim sebut. Yang pertama apa dia? Allah, ya, memang Allah yang maha dermawan, Allah yang maha baik, ya. Allah yang maha memberikan segala kebaikan. Yang pertama, maksud Allah membukakan kepada hamba-Nya kebaikan dan sebagainya adalah Allah menetapkan hukum ataupun keputusan yang namanya adalah syariat kepada manusia.
Jadi kalau kita nak hidup ni memang dilapangkan oleh Allah, terbuka pada jalan kebaikan, terbuka pada jalan hidayah, maknanya apa? Mesti kembali kepada hukum syariat yang telah diturunkan oleh Allah kepada kita semua melalui Nabi SAW. Itu memahami Asmaul Husna Al-Fattah. Jadi jangan kita kata nak buka pintu rezeki, nak buka pintu hidayah, nak buka pintu kebahagiaan rumah tangga semata-mata Al-Fattah, Al-Fattah, Al-Fattah ataupun Ya Fattah, Ya Fattah, tapi syariat tak tahu satu apa. Tapi syariat Allah kita tak belajar. Syariat Allah kita tak ikut. Allah kata haram, kita kata halal. Allah kata halal, kita pandai-pandai pula kata haram. Itu maknanya apa? Memadai ke kita baca Ya Fattah tapi syariatnya ke laut, kita tak ikut, kita tak faham, kita tak belajar? Itu maksud dia tuan-puan. Sebab tu jangan buat pandai kita je dalam apa? Dalam menghuraikan sesuatu. Kita kena amanah dengan ilmu tu. Ya, kita kena belajar. Kita tak tahu, cakap tak tahu. Kita nak ruang untuk kita belajar, cakap Ustazah tak tahu, bagi Ustazah ruang sikit untuk mendalami, nanti Ustazah tanya pada ustaz yang lebih tahu, tanya pada ulama yang lebih arif. Itu bukan satu benda memalukan untuk kita, ya, sebagai seorang guru. Kenapa? Sebab kita juga adalah murid. Kita juga belajar. Ilmu kita tak banyak mana pun. Jadi bila tengok pada Al-Fattah tadi, tuan-puan sekalian, Masya Allah. Maknanya apa? Bila kita sebut, memahami penghayatan kita terhadap Asmaul Husna Al-Fattah, maknanya apa? Membawa kita untuk mendapat, membawa kita untuk apa? Sebuah kehidupan yang baik, yang terbuka kebahagiaan, yang dilapangkan oleh Allah, tapi dengan apa? Dengan kita berpegang, dengan kita taat kepada syariat yang telah Allah turunkan kepada kita. Dan yang kedua, kata Ibn Al-Qayyim, maknanya juga adalah bahawa Allah menetapkan hukum, menetapkan keputusan. Apa saja yang dibuat oleh hamba ni, manusia ni, yang kita semua yang mukallaf ni, yang kita buat, nanti akan bertemu dengan pembalasannya, ya, di akhirat kelak. Kalau kita buat yang baik, maka dibalas dengan yang baik. Jadi mungkin kita tak faham apa benda pula Al-Fattah berkait dengan tu. Itulah maknanya Allah yang maha membuka segala ruang, segala jalan, segala kelapangan. Ada orang, tuan-puan, sempit nak nampak solusi masalah depan mata. Ada orang khianat kat dia, orang buat jahat kat dia. Ya, di dunia tak dapat pembelaan. Agak-agak macam mana, ya, macam mana rasa orang yang ditekan, ditindas, tak dapat pembelaan di dunia? Kita ada Allah Al-Fattah, Allah yang menetapkan hukum, Allah yang akan membukakan jalan, Allah yang akan memberikan solusi. Semuanya akan bertemu Maliki Yaumiddin, Allah yang maha berkuasa mutlak, berkuasa penuh, yang memiliki kerajaan seluruhnya di hari kemudian, ya. Bahkan di dunia, di akhirat, muka bumi, langit, semuanya adalah milik Allah Azza wa Jalla. Jadi maknanya apa? Macam saya cakap tadi, jangan dalam urusan-urusan ini, dalam urusan kehidupan ni, kita ikut hawa nafsu. Ya, kadang-kadang kita nak memberikan faham sesuatu perkara pun, kita main agak-agak aje. Tak tahu, cakap tak tahu. Ya, perlu masa belajar, cakap saya perlu masa belajar, mendalami. Kenapa? Kalau tak, nafsu kita ambil alih. Ikut setiap kita je. Kadang-kadang kita bercakap nak bagi apa? Nak bagi orang suka. Kadang-kadang kita bercakap, kita dah saring-saring dah. Rasanya diorang ni nak dengar macam ni. Kalau aku cakap berbeza daripada apa yang diorang suka kan, nanti diorang tak suka kat aku. Jadi benda tu, banyak kadang-kadang tuan-puan, datang daripada kecenderungan hawa nafsu. Itu Nabi sebut apa? Al-Muhlikat. Membinasakan ikut hawa nafsu. Dan adanya, macam ayat Quran saya baca tadi, iaitu kamu meninggalkan generasi lepas kamu ni, generasi yang tak solat, ikut hawa nafsu, tak merujuk apa-apa. Jadi kita sebagai mak ayah, tuan-puan sekalian, ya, sebagai suami, sebagai isteri, bawa keluarga kita bimbing. Dan benda ni memang kena buat berterusan, ya. Berterusan. Nak bimbing anak-anak. Jangan hidup tanpa pedoman, jangan hidup tanpa panduan. Jangan ikut kawan semata-mata, jangan ikut suka, jangan ikut cita rasa. Ya, kita ni diamanahkan oleh Allah duduk atas muka dunia ni untuk apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, siapa di antara kamu yang terbaik amalan? Terbaik amalan ni bukan mereka-reka sendiri, tak ada. Terbaik amalan ni maknanya apa? Kembali kepada apa yang telah Allah perintahkan kita buat, dan apa yang Allah larang kita tinggalkan. Ya, menguasai, memahami ajaran agama ini, baru kita dapat mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Sahabat-sahabat sekalian, ya,
kita berhenti dulu setakat ini. Ustazah ucapkan jutaan terima kasih. Ampun maaf salah silap Ustazah. Ya, sama-sama kita saling mendoakan kebaikan, kesejahteraan untuk kita semua. InsyaAllah ya, kita akan bertemu lagi. Ustazah rasa insyaAllah mungkin hari Khamis ya, Khamis malam kalau tak ada apa-apa, kalau yalah, insyaAllah jika Allah izinkan ya. Jadi insyaAllah perancangannya itu hari Khamis malam untuk kita sambung kitab Hikam. Ya, kitab Hikam, rasa Ustazah hikmah yang ke-6 ya kalau tak silap Ustazah lah. Nanti kita tengok sama-sama insya-Allah. Jadi mohon kongsikan apa yang Ustazah cakap ni ya dengan pasangan kita ya, dengan ahli keluarga, dengan adik-beradik kita. Ya, pujuk-pujuklah ya supaya masing-masing tu cubalah ya mendengar ceramah-ceramah agama, majlis-majlis ilmu ya, supaya jariah tu berpanjangan. Okey, sebelum saya berhenti ya cakap pasal jariah. Bab yang ketiga adalah anjuran memulai perbuatan baik agar diteladani orang lain dan ancaman memulai perbuatan jelek kerana takut dibuat oleh orang lain. Jadi ya, kalau kita tengok, Allahu Akbar ya, panjang sungguh ni hadis ni. Saya ambil hadis yang agak pendek sikit ya. Nabi SAW bersabda, maksud dia, barang siapa memulai perbuatan baik, maka dia mendapat pahalanya selama mana ia amalkan dalam hidupnya dan sesudah wafatnya sampai dia tinggalkan. Dan barang siapa memulai perbuatan buruk, maka dia mendapat dosanya sampai dia tinggalkan. Dan barang siapa mati dalam keadaan bersiap-siap menghadapi musuh di jalan Allah, maka amal orang yang bersiap jalan Allah mengalir kepadanya sampai dia dibangkitkan pada hari kiamat. Sebab apa pun yang kita buat ni sahabat-sahabat, dia ada orang yang akan tengok nanti. Ada orang, mungkin ada orang yang akan ikut. Kita buat baik, kita rasa, katalah kita buat baik dapat 10 pahala contohnya. Tapi Masya Allah akhirat besok tengok dilipat kali gandakan oleh Allah. Ya, kenapa jadi berlipat-lipat kali ganda? Rupa-rupanya ada orang lain mencontohi kita. Ada orang lain mendapat kebaikan daripada apa yang kita buat, apa yang kita ajar, apa yang kita kongsikan kepada orang lain. Jadi sebab itu, ya, kita boleh mengajar, kita mengajar. Kita boleh share, kita share. Kan, ya? Supaya apa? Supaya jadi jariah juga kepada kita semua. Nabi SAW bersabda, Inna hadzal khaira khazain, walitilkal khazaini mafatih. فطوبى لعبد جعله الله عز وجل مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. Sesungguhnya kebaikan itu adalah gudang-gudang. Kebaikan ini adalah gudang-gudang kekayaan. Dan gudang-gudang kekayaan itu mempunyai kunci-kunci. Maka syurga Tuba diperuntukkan bagi seorang hamba yang dijadikan oleh Allah sebagai kunci bagi kebaikan. Dan sebagai penghalang daripada keburukan, dan neraka Waillah kepada orang-orang yang dijadikan oleh Allah sebagai kunci bagi keburukan dan sebagai penghalang bagi kebaikan. Allahu Akbar. Tuan-puan, ya, kita bersangka baik dengan Allah. Allah jadikan kita, ya, Allah jadikan kita untuk apa? Untuk masuk syurga. Ya, sebab tu Nabi ada sebut dalam satu hadis, semua orang masuk syurga kecuali yang tak nak. Kecuali illa man aba, kecuali yang tak nak. Sahabat-sahabat tanya, ada ke orang tak nak? Nabi kata, ada orang tak nak ketika mana dia meninggalkan apa yang Allah suruh dan dia melakukan apa yang Allah larang. Mana dia tak nak lah. Jadi tuan-puan sekalian, biarlah kita jadi orang yang menjadi pintu, kunci kepada kebaikan. Ya, kita buat kebaikan, menderu-deru orang ikut. Ya, kemudian kita menjadi penghalang pula kepada keburukan. Sebab tu dalam dunia media sosial, gadget segala macam hari ni, ya, semua di hujung jari, kena hati-hati. Setiap patah perkataan yang kita buat, pembawaan diri kita dalam masyarakat, sesuatu yang kita iklankan, yang kita viralkan, apa pun yang kita tonjolkan, sama ada secara langsung, sedar tak sedar, langsung tak langsung, diperhatikan oleh orang lain. Ya, apatah lagi kalau mempromosikan benda buruk. Apatah lagi kalau berbangga dengan kejahatan yang kita buat. Ya, seperti mana yang sekarang orang kita bercakap tentang isu bagaimana LGBT. Ya, ada golongan segelintir yang seperti berbangga dengan dengan maksiat yang dilakukan. Macam bertanya-tanya pula, tak ada pun Allah turunkan Allah turunkan bala, okey je, makin kaya je, makin sehat je. Jadi ini satu bentuk yang Allahu Akbar, ya. Astaghfirullahalazim. Ya, kita berlindung sangat. Ya, wa'iyazbillah. Jangan sampai kita jadi golongan-golongan yang Allah murkai. Ya,
Kita buat jahat tu, orang buat jahat satu hal, ya. Kemudian kita promosi pula kejahatan tu, kita berbangga pula dengan kejahatan tu, sampai mendatangkan minat pada orang lain. Lah dia buat jahat okey je. Ya, dia buat maksiat tak ada apa-apa pun, diikut oleh orang lain. Allahu Akbar, berganda-ganda. Sampai Nabi kata apa? Diperuntukkan neraka wel untuk golongan yang menjadi apa? Kunci pada kejahatan, penghalang pada kebaikan. Jadi hati-hati sahabat-sahabat semua, kita semua termasuk diri Ustazah sendiri. Ya, kita belajar dan terus belajar lagi, dan niat kita belajar dan mengajar ni apa dia? Untuk mengharapkan pandangan Allah. Untuk mengharapkan pandangan Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Dalam setiap amalan yang kita buat, ya, muhasabahkan tentang takwa. Ya, muhasabah tentang takwa. Benda-benda kita buat ni sahabat-sahabat, kita belajar, kita mengajar, kita buat baik, ya, sangat perlu. Kita bangun malam, kita muhasabah, duduk atas tikar sejadah tu, ya. Kita di hadapan Allah berfikir, ya Allah, ya Tuhan, ya, yang aku buat ni banyak buruk dia. Mungkin buruk pada niat, mungkin buruk pada macam-macam lah, tujuan tak betul, bercampur-campur dan sebagainya. Mohon Allah ampunkan kita. Mohon Allah bersihkan kita. Biar kita pergi nanti menghadap Allah, bersih semua. Selesai urusan kita. Okey sahabat-sahabat semua, itu sahaja daripada Ustazah. Sebagai akhirnya, Ustazah ada sikit amanah daripada Madinatul Huffaz untuk Ustazah sampaikan, iaitu kita memerlukan insya-Allah dua lagi untuk korban. Dua lagi tu maksudnya lembu lah, ya, binatang korban, dua ekor lagi. Jadi tuan-puan yang dimudahkan rezeki, dilapangkan rezeki oleh Allah, ya, mudah-mudahan boleh bersama-sama dengan Madinatul Huffaz untuk ibadah korban ni, ya, kita perlukan dua lagi. Maknanya kita buat sekarang ni ikut kapasiti yang kita mampulah. Sebab tu saya kata di pihak tahfiz memerlukan dua sahaja lagi, itu kapasiti yang kita boleh uruskan. Ya, jadi insya-Allah mudah-mudahan, ya, siapa-siapa yang nak bersama-sama dengan Madinatul Huffaz untuk ibadah korban ni boleh hubungi, ya, nombor person in charge untuk Madinatul Huffaz. Rasanya ada dekat slide, dekat skrin juga. Dan yang kedua, sahabat-sahabat semua, silakan tinggal sehari saja lagi, esok saja lagi, early bird untuk pendaftaran Mukim Mihrab Coaching, ya, bersama dengan Ustazah dan beberapa orang asatizah yang kami jemput dalam grup itu juga. Di mana ini adalah fokus kepada pembentukan keluarga sakinah. Bila sebut keluarga sakinah ni banyak elemen dia. Ya, yang paling besar sekali, hati mesti lembut. Ya, hati mesti lembut. Jadi kita akan kongsikan insya-Allah macam mana nak lembutkan hati keluarga, anak-anak. Allahu Akbar. Ustaz cakap ni bukan maknanya kami yang terbaik, tak tuan-puan. Kami belajar daripada pengalaman, kesilapan dan terus belajar dan belajar lagi. Biarlah berjumpa Allah dalam keadaan sebagai seorang pelajar lah. Maknanya apa? Sentiasa lesen L lah ni. Ya, belajar lagi. Jadi kami nak jemput semua, mari bersama-sama, ya. Kita fokus kepada keluarga sakinah insya-Allah, merujuk kepada ajaran Quran dan sunnah Nabi SAW. Ya, dia tak terikat waktu, 21 hari daripada 1 hingga 21 September. Masuk duduk dalam grup Facebook tu, kami akan berikan pengisian. Ya, sama ada dalam bentuk bertulis, dalam bentuk poster, dalam bentuk rakaman, dalam bentuk live, semua masuk tu. Jadi bila tuan-puan lapang, tengok je Facebook tu. Facebook tu insya-Allah akan dikekalkan selama 2 bulan untuk jadi rujukan dan ulang kaji. Tapi untuk tim kami mengisi apa yang patut diberikan dalam Facebook tu hanya tempoh 21 hari saja. Jadi silakan mendaftar elhafiza.onpay.my insya-Allah. Maafkan Ustazah, tuan-puan. Astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup ataupun kita tangguhkan dengan suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim.